Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua para penonton yang setia bersama-sama kami. Sekali lagi pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam siaran yang dibawa secara langsung melalui stesen TV MBI yang beribu pejabat di bangunan Ibu Pejabat MBI di Greentown, Ipoh, Perak dan Ridwan. Dan untuk makluman tuan-tuan selaku penonton setia rancangan kami ini, pada pagi ini insya-Allah kita akan sekali lagi cuba untuk menyampaikan maklumat-maklumat terkini berhubung dengan segala usaha-usaha penambahbaikan, pembaharuan dan juga perkara-perkara baru yang telah diwujudkan dalam sistem perkhidmatan di Bandara Ipoh untuk kami pastikan ianya memberikan manfaat yang sepenuhnya dalam usaha kita untuk memastikan keselesaan tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam kelompok komuniti Bandara Ipoh di kawasan yang sedang ditadbir urus oleh pihak Majlis Bandara Ipoh seluas 643 km persegi ini. Dan pagi ini insya-Allah kita telah pun berada dalam edisi yang kelima MBI dan anda, dan seperti mana biasa dalam episod-episod sebelum ini dalam episod pertama atau edisi pertama MBI dan anda, kita telah pun membawakan kepada anda tentang perkara yang berkaitan dengan pengurusan sistem letak kereta di MBI yang kita namakan sebagai Park at Perak. Dan kita telah pun menghuraikan tentang penambahbaikan dalam pengurusan sistem letak kereta ini dalam edisi yang pertama tempoh hari. Dan diikuti dengan edisi kedua MBI dan anda, kita membawa kepada anda tentang pengurusan sisa pepejal yang telah diberi penambahbaikan oleh pihak pengurusan Majlis Bandar Ipoh, di mana kita telah pun membekalkan tungtung sampah secara percuma dalam konsep penyampaian perkhidmatan CSR kami kepada pihak pembayar-pembayar cukai yang berada dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandar Ipoh sehingga kini. Walau bagaimanapun, kita juga telah menyatakan dalam episod yang kedua ini bahawa pembekalan tungtung sampah percuma ini adalah berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah pun ditetapkan oleh pihak pengurusan kami. Dan syukur Alhamdulillah setakat ini proses penyampaian dan sumbangan tungtung sampah ini telah berjalan dengan lancar. Dan pihak pengurusan kami di Majlis Bandar Ipoh, khususnya yang bahagian Datuk Bandar dan ahli-ahli majlis, sehingga kini bertungkul lumus untuk memastikan sasaran kita untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan khususnya dalam kelompok komuniti yang berkelayakan untuk menerima sumbangan ini agar dianya dapat dilaksanakan dengan jayanya dalam tempoh masa yang kita telah tetapkan selewat-lewatnya sehingga penghujung tahun ini insya-Allah. Dan bagi edisi yang ketiga pula, kita telah pun membincangkan berhubung dengan pengurusan buangan elektrik dan elektronik. Jadi program e-waste yang dilaksanakan oleh pihak MBI pada sebelum ini dan sehingga kini masih berterusan, telah pun berjaya mendapat pengiktirafan dari banyak agensi, khususnya Jabatan Alam Sekitar Negeri Perak. Dan syukur Alhamdulillah sambutan Hari Alam Sekitar peringkat Negeri Perak telah pun dijayakan bersama-sama pada bulan yang lalu, dan kita telah pun berjaya menghasilkan dan menunjulkan pihak-pihak yang telah pun memberikan kerjasama yang baik dalam menjayakan program e-waste di peringkat Majlis Bandar Ipoh. Setia bersama kami dalam program e-waste ini kerana program e-waste di peringkat Majlis Bandar Ipoh menawarkan banyak insentif-insentif kepada mereka-mereka yang ingin terlibat secara langsung untuk menjadikan hasil buangan ini sebagai sumber kewangan baru, insya-Allah. Dan dalam episod yang edisi keempat yang lalu, kita telah pun memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang sistem pengurusan pelesenan yang dilaksanakan oleh pihak Majlis Bandar Ipoh untuk membantu peniaga-peniaga kecil, penjaja dan juga mereka-mereka yang sedang mencari peluang perniagaan di Bandar Ipoh. Melalui aplikasi MyNoris, kita telah menyatakan dan memaklumkan kepada tuan-tuan bahawa aplikasi ini amat mudah dan tuan-tuan dan puan-puan akan menerima lesen yang telah diluluskan setelah semua dokumentasi lengkap diisi dan disempurnakan oleh pihak tuan-tuan.
sebagai pemohon, dalam tempoh 24 jam lesen ini akan tuan-tuan terima dan dapat beroperasi dalam perniagaan tuan-tuan dengan selesa, insya-Allah. Jadi pada episod yang kelima kali ini, insya-Allah kita akan membawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang kita panggil satu lagi keselesaan melalui pengurusan Bandara Ipoh yang sedang diterima pakai oleh banyak pihak berkuasa tempatan di seluruh negara, dan MBI tidak mahu ketinggalan kerana kita juga berada di dalam kelompok utama dalam menjayakan penyelesaian kepada masa depan yang lebih baik tuan-tuan dan puan-puan untuk selesa bersama kami di Bandara Ipoh ni. Tapi sebelum kita ketahui apakah topik yang akan kita bincangkan, kita rehat dulu dan setia bersama kami kerana kita ikuti dulu bingkisan yang disediakan oleh penerbit, kerana melalui bingkisan ini sedikit sebanyak maklumat tentang topik yang akan dibincangkan ini akan kita ketahui bersama-sama. Setia bersama kami, MBI dan anda, episod kelima. Kita jumpa selepas ini di segmen yang pertama. Welcome to Advanced City Eye. In this video, we are going to show you how our city traffic system operates in the center of Perak State, Ipoh. This system has been implemented at the Jalan Sultan Idris Shah, involving 4 traffic junctions: Junction 1, Junction 2, Junction 3, and Junction 4. The journey time for the vehicles to travel from Junction 1 to Junction 4 took approximately 54 seconds. Advanced City Eye's goal is to optimize the traffic flow on this road, to improve the driving experience while reducing traffic congestion. This goal has been successfully achieved through Advanced City Eye traffic optimization. The traffic optimization process is divided into 3 phases. Phase 1. Data collection through Advanced City Eye ClearSight AI CCTV, installed at every designated junctions, with the sole purpose to collect and monitor traffic data, which then will be transferred into the local traffic controller, and then stored in the Advanced City Eye cloud system. Then, SASCU will generate the timing plan and send it to the junctions for traffic optimization. ClearSight is a traffic video analytics on-demand CCTV that is capable of generating and validating real-time details and insights on the city's traffic. Some of the features include vehicle classification, vehicle counting, waiting time calculation, journey time calculation, illegal maneuver detection, license plate recognition, incident detection, and vehicle tracking. After the data collection, that will bring us to phase 2, whereby the collected data will be used by artificial intelligence to generate traffic timing plans, and choose the most suitable timing plan for each junction. The traffic timing plans will then be executed throughout phase 3, the implementation phase, where the green wave timing plans will be automatically executed at each junction. We are going to show you how our traffic optimization in phase 3 functions. Advanced City Eye SASCU system, or also known as Step Adaptive, Split, Cycle, Offset Optimizer, made the traffic optimization process possible. SASCU enables the traffic junctions to continuously distribute green light time equitably for all traffic movements. To achieve this, SASCU utilized 3 steps before splitting the green light time to each respective junctions. First step that takes into consideration is the residual. Residual is the leftover vehicle that is stopped by the red lights. This enables SASCU to identify the volume of a vehicle in each lane. Higher vehicle volume or higher residual will lead SASCU to extend the green time, giving the congested lane more green light time. The second step that SASCU looks at is the queue. In this step, SASCU will monitor the volume of the vehicles before the traffic light turns green. If the volume of the vehicles are high, SASCU will open up the green light time much earlier. The third step is occupancy. Occupancy refers to the volume of vehicles moving inside the lane, giving SASCU the precise amount of time needed to transfer the available green light time which is not being utilized to the congested lane. From all these 3 steps, SASCU is able to continuously distribute and split green light time to the needed phase. With SASCU functioning,
We can now see a green wave that gives more green light time from one junction to the other, hardly without any of the vehicles needed to stop, giving a smoother traffic flow experience for the vehicles. For better user experience, Advanced City Eye traffic optimization process can be accessed via the Advanced City Eye web-based platform. All of the traffic data is stored inside this platform, enabling the users to monitor the traffic flow in real time. The users can also access the junctions that have been equipped with the Advanced City Eye traffic optimization, all with the accessibility to the ClearSight AI CCTV real-time footage. The first graph is the vehicle classification graph, that counts and segregates different vehicles, in their own respective category. The origin-destination chart displayed the precise amount of vehicles, traveling from one destination to another. The average journey time depicts two different data, the blue line represents Google Traffic Prediction, and the green line is the real-time data of the average journey time for the passing vehicles. The journey time graph shows the journey time recorded for each vehicle individually from one destination to another. This is made possible with our license plate recognition technology. From this platform, the users can monitor how the AI coordinate the green wave for the 4 junctions. Each junction turns on their green light consecutively, one by one, giving a smooth journey for the vehicles. With Advanced City Eye traffic optimization and SASCU, your cities can now reduce their traffic congestion while reducing the carbon emission caused by the congested vehicles. This is made possible with a truly smart traffic system, by Advanced City Eye. Your smart city solutions. Terima kasih di atas kesetiaan tuan-tuan dan puan-puan terus bersama-sama kami dalam siaran edisi kelima MBI dan anda pada pagi ini. Siaran yang disiarkan secara langsung melalui Facebook rasmi Majlis Bandar Ipoh, dan terima kasih juga di atas kesabaran tuan-tuan dalam mengikuti edisi kelima kali ini. Dan seperti mana yang telah saya maklumkan dalam segmen yang pertama tadi, saya juga telah menyatakan bahawa di dalam edisi yang kelima ini kita akan membawa satu lagi perkara baru, pembaharuan dalam perkhidmatan Majlis Bandar Ipoh kepada tuan-tuan, dan ianya pasti akan memberikan keselesaan kepada tuan-tuan untuk terus berada sebagai ahli dalam komuniti di Bandar Ipoh ini pada masa-masa yang akan datang ini. Dan untuk makluman tuan-tuan, bikisan yang telah sama-sama kita saksikan tadi juga telah menyiarkan tentang apa yang menjadi fokus kepada perbincangan kita bersama tetamu jemputan yang istimewa pagi ini, kerana beliau ni jarang-jarang muncul di layar utama kita di Facebook dan sebagainya, tetapi amat terkenal sebagai antara pegawai yang memberikan banyak sumbangan dari aspek pembangunan-pembangunan yang terkini dalam teknologi yang melibatkan jalan dan lalu lintas di Bandar Ipoh. Dan kita seperti mana yang telah saya maklumkan tadi akan memfokuskan topik perbincangan kita kepada pengurusan lalu lintas dan lampu jalan awam, dan dianya adalah berkaitan dengan Smart City Solution yang sedang menjadi fokus utama kepada pihak pengurusan Majlis Bandar Ipoh untuk menjadikan Bandaraya Ipoh ini sebagai sebuah bandaraya pintar menjelang tahun 2030 nanti. Jadi untuk itu saya dengan sukacitanya ingin memperkenalkan tetamu jemputan kita pada pagi ini, dan saya rasa memang beliau ni tak asing lagi lah kepada mereka-mereka yang sentiasa berada di lapangan, ya, setelah mendapat aduan ni selalunya pegawai ini akan turun lah ke Padang untuk membantu tuan-tuan yang telah berhubung-hubungi kami lah untuk menyelesaikan urusan di lapangan. Jadi selamat datang kepada Encik Rizauddin Muhammad Razi, ya. Encik Rizauddin Muhammad Razi selaku Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan Lalu Lintas di Majlis Bandaraya Ipoh. Orang yang dah senior dalam perkhidmatan di MBI. Jadi apa khabar Cik Din? Saya lebih selesa menyebut dan memanggil nama persahabatan kami Cik Din aja, ya. Cik Din, apa khabar pagi ni? Baik, alhamdulillah. Okey, kita bersama penonton yang memang dah lama menunggu untuk menyaksikan edisi kelima ini, tambah-tambah pula mendapat topik tentang Smart City, ya. Solution kita terhadap
isu-isu berkaitan dengan lalu lintas di Bandar Ipoh. Jadi mungkin boleh kita kenal dulu dengan Cik Rizauddin lah, tentang latar belakang dan mungkin sedikit sebanyak tentang pengalaman sepanjang berkhidmat di Majlis Bandar Ipoh ni untuk memulakan edisi kelima. Silakan Cik Din. Okay, terima kasih Encik Musa selaku moderator kita hari ini. Okay. Saya Rizauddin, saya sebenarnya memasuki Majlis Bandar Ipoh ni pada tahun 1995 lagi. 95. Maknanya sehingga kini lebih kurang dekat 27 tahun lah. 27 tahun. Pengalaman di Majlis Bandar Ipoh. Saya memasuki Bandar Ipoh ni melalui kerja dalam bangunan di Jabatan Kerja Bangunan, Jabatan Kejuruteraan bahagian kerja bangunan. Selepas tu pergi ke bahagian saliran. Dan dalam masa yang sama sebenarnya saya telah membuat further study lah, maknanya menyambungkan pelajaran saya ke peringkat ijazah dan telah ditawarkan kepada jurutera lah, dan berkhidmat di Jabatan Kejuruteraan semula di bahagian jalan. Dan selepas tu telah masuk ke mencuburi dalam bahagian lalu lintas lah, dan saya banyak mencuburi dalam bidang-bidang lalu lintas dan teknologi terkini ni. 27 tahun, satu tempoh pengalaman yang amat banyak dalam aspek kejuruteraan ini, Cik Din. Jadi siapa pun tak boleh menafikan kerana bila masuk ke MBI ni, Cik Din mampu untuk menggulung ijazah lagi dalam bidang akademik dan kemudiannya kembali berkhidmat sebagai jurutera sekarang ini. Dah menjadi jurutera kanan sekarang ni di Jabatan Kejuruteraan, antara yang paling senior lah. Jadi hari ini kita akan mendengar dan mengikuti penjelasan Encik Din berhubung dengan tajuk kita, Smart City Solution, pengurusan lalu lintas dan lampu jalan. Jadi ini adalah satu perkara yang amat penting untuk kita semua. Pergerakan perjalanan kita dalam Bandar Ipoh ini semuanya telah pun diuruskan melalui sistem yang sedang kita bicarakan ini, dan kita harap kita akan dapat maklumat lanjut tentang bagaimana kita selaku warga Bandar Ipoh dapat memanfaatkan segala usaha penambahbaikan dalam sistem lalu lintas yang sedang diuruskan oleh Cik Din dan juga rakan-rakan di Jabatan Kejuruteraan khususnya. Jadi soalan saya yang pertama lah Cik Din, pagi ni kita pergi pada soalan dan kita dengar penjelasan, dan kita mungkin boleh memberikan kepahaman yang lebih jelas kepada penonton-penonton yang sedang mengikuti program kita pagi ini. Kalau boleh kita dapat maklumat tentang Smart City Solution yang disebut dalam program yang sedang diuruskan oleh Cik Din sekarang ini, yang mungkin ianya ada kaitan dengan kepentingan yang melibatkan penonton-penonton kita selaku warga Bandar Ipoh dan juga pihak pengurusan kita sendiri. Mungkin boleh dijelaskan Encik Din? Smart City Solution ni adalah satu sistem ataupun software dan sebagainya. Dia menggunakan sistem IoT lah. IoT, aplikasi, AI kamera dan sebagainya. Dia kepentingan untuk sistem ni lah bagi menguruskan bandar kita ni supaya lebih mampan, berdaya huni, diuruskan dengan lebih baik supaya kita hidup dalam keadaan yang sejahtera. Macam itulah orang kata Smart City Solution ni dia boleh menguruskan bandar kita ni supaya lebih baik. Maksudnya Cik Din, kalau boleh kita perjelaskan lagi, adakah dianya merupakan satu sistem yang akan mempunyai satu pusat khas dalam menguruskan aplikasi ni? Untuk sistem-sistem Smart Solution, sebenarnya di Majlis Bandar Ipoh ni kita bertuah. Kita telah ada satu pusat yang dikenali dengan sebagai nama IIOC, Ipoh Integrated Operation Center. So, aplikasi-aplikasi ataupun Smart Solution yang kita telah pasang di Majlis Bandar Ipoh ni bagi mengurus lalu lintas dan sistem pencahayaan lampu jalan, kita sambungkan ke IIOC ni supaya ia lebih dikawal selia dengan lebih baik dan sebagainya. Maksudnya dari segi kawalan dan sebagainya tu dia mengambil tempoh 24 jam lah Cik Din, ya? Maksudnya kalau ada apa-apa perkara yang berlaku selepas ini, maksudnya kita
lebih mudah untuk mengesan Betul. sebarang defect dan Kerosakan kerosakan sebagainya. di lapangan kan. Ya. Okey, so apa elemen-elemen yang ada dalam smart Okey. city solution yang diperkenalkan ini dalam pengurusan? Okey, di Bandara Ipoh ni kita telah memasang dua sistem smart city lah. Ya. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan pengurusan lampu isyarat kita. Okey. Yang keduanya adalah berkaitan dengan pengurusan lampu jalan. Okey. So dua-dua elemen inilah merupakan satu perkara yang perlu dititikberatkan, diuruskan dengan baik di Bandar Ipoh ni lah. Terutamanya untuk pengurusan lalu lintas, kita telah memasang sistem pintar di sepanjang jalan Sultan Idris Shah, di mana kalau kita maklum, jalan Sultan Idris Shah ni adalah merupakan laluan utama keluar daripada pusat bandar. Ya. Termasuk juga untuk jalan Sultan Iskandar. Dan untuk pengurusan lampu jalan, ia amat penting supaya lampu-lampu jalan kita dapat disenggara dengan baik dan dapat kena pasti kerosakan itu di peringkat awal lagi. Di mana sistem tersebut dapat mengesan kerosakan dan sebagainya dan dapat mengurus dengan lebih mudah. Jadi dalam arti kata lain, kita mempunyai beberapa jalan utama yang sedang melaksanakan pendekatan ini. Di peringkat sekarang ni, dianya telah dilaksanakan secara menyeluruh di jalan-jalan utama tersebut ataupun mungkin sedang dalam peringkat pemasangan atau sebagainya. Mungkin boleh dimaklumkan statusnya, Cik Din? Untuk Smart City Solution ni, bagi penggunaan pengurusan lalu lintas, kita telah memasang smart system yang saya maksud tadi di Jalan Sultan Idris Shah. Di mana untuk jalan ini kita pilih terlebih dahulu disebabkan kesakan yang berlaku pada waktu-waktu puncak lah. Waktu puncak. So sebab itu kita dari segi pemilihan lokasi adalah amat penting lah. Supaya kita bila kita buat pemasangan sistem pintar itu dapat mengurus dan menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan jelas. So kita untuk sistem lampu isyarat pintar, kita buat pemasangan terlebih dahulu di Jalan Sultan Idris Shah. Di mana kalau kita lihat di Jalan Sultan Idris Shah ni ada 4 persimpangan utama lah. Ya, betul. Ya. Kalau ikutkan Ipoh ni kita jaringan jalan kita lebih kepada macam sistem grid lah. Ya. Bersimpang siur dan sebagainya. Ya. Dulu kalau di Jalan Sultan Idris Shah ni, kalau kita daripada persimpangan pertama ni dekat dengan Yip Fong Ya, betul. sehingga ke Maybank, memakan masa lebih kurang 3 ke 4 minit. Ya. Tapi dengan adanya sistem pengurusan lalu lintas yang pintar ni, kita dapat menguruskan lalu lintas tu dan sistem ini dapat memberi satu jaringan laluan yang lebih cepat. So dari segi masa tu dapat dijimatkan lah. Kalau mengikut pengalaman kita, sebelum pemasangan lebih kurang 3 ke 4 minit untuk melepasi jalan tersebut. Tetapi selepas pemasangan sistem pintar ini, kita dapat mengurangkan masa sehingga bawah daripada 1 minit. Rekod-rekod tu semua kita ada di dalam sistem tersebut lah. Kita akan rekod dan simpan data-data tersebut di dalam dashboard dia. Okay. Apa yang sebenarnya yang membantu dalam menguruskan keberkesanan sistem ini semasa dia yang dilaksanakan? Nampak tadi, walaupun dianya dalam tempoh 3 minit menjadi 1 minit, Yes. ada elemen-elemen yang mungkin boleh kita terangkan kepada penonton kita bahawa ada penambahbaikan di situ yang menyebabkan pengurangan tempoh masa yang diperlukan untuk melalui laluan khususnya di Jalan Sultan Idris. Okey. Sistem sebelum ni, lampu isyarat kita apabila berada di pelbagai persimpangan, Okey. dia tidak diselaraskan dengan baik. Okey. Data-data ataupun cerapan yang dilakukan setiap persimpangan tu dibuat secara bersendirian. So melalui sistem pintar ni, aplikasi ni kita telah tingkatkan dengan AI kamera. AI kamera ni dia telah boleh mencerap bilangan kenderaan yang lalu di persimpangan ni dengan lebih baik daripada bilangan cerapan ini. Dia akan analisa sistem ini supaya perjalanan dari persimpangan ke persimpangan ni
dapat diselaraskan dengan baik dengan kaedah green wave. Oh, So bila green wave ni kita dah daripada simpang pertama, kedua, so dia akan macam ombak lah. So dia akan sampai simpang kedua, dia akan move, dia akan pergi hijau, simpang ketiga hijau, sampailah simpang keempat. Yang pentingnya sistem ni yang lebih baiknya tidak mengabaikan simpang-simpang di sebahagian lain lah. Maknanya bukan melibatkan hanya jalan utama, tapi juga ia memberi kelebihan kepada persimpangan-persimpangan sekunder ni lah. So bila kedua-dua perkara ni dapat diambil baik, so semua perjalanan pengurusan lalu lintas di Jalan Idris Shah ni dapat diuruskan dengan selesa. Okey. Cik Din, saya nak mendapat sedikit maklumat tambahan yang mungkin boleh kita kongsikan dengan penonton ya. Pada waktu puncak, biasanya sistem ini memainkan peranan yang penting untuk memastikan kelancaran perjalanan kenderaan melalui laluan khususnya di Jalan Sultan Idris Shah di Bandar Ipoh ini. Tetapi pada waktu-waktu malam, khususnya di waktu tengah malam, apa yang boleh kita maklumkan kepada penonton ini tentang peranan sistem ini dalam membantu melancarkan perjalanan pada sebelah malam yang bukan waktu puncak, tapi dianya lebih kepada waktu di mana kadang-kala orang cuba untuk merempit lah, curi ayam lah, curi ayam. Dia lampu merah pun dia nak jalan. Tapi sebenarnya apa yang mungkin kita nak maklumkan di sini bahawa hati-hati kerana kita ada sistem yang sedang memerhati pergerakan-pergerakan objek khususnya kenderaan pada sebelah malam pun di laluan-laluan yang kita dah lengkapkan dengan Smart City Solution ini, Cik Din. Boleh kita ni kan. Sebenarnya apabila kita memasang sistem pintar ni di Sultan Idris Shah, bukan sahaja kita menyelesaikan isu-isu kelancaran lalu lintas di waktu puncak, tetapi di waktu malam sebenarnya bila kenderaan di persimpangan tu kurang dan sebagainya, memanglah macam mana Cik Musa berkata tadi, yang ramai yang mengambil kesempatan bergerak dengan tanpa mengikut masa hijau dan sebagainya. Kita sebenarnya telah memasang sistem kamera AI tadi, dan daripada kamera ni dia dapat mengenal pastilah kenderaan, warna kenderaan, nombor pendaftaran kenderaan dan sebagainya. So kalau sekiranya ada isu-isu yang terlibat, kita boleh semak semula sebenarnya perkara tersebut. Tak boleh lepas daripada pemerhatian dia. Satu lagi yang kebaikan dia adalah dari segi apabila berlakunya kemalangan, kamera tersebut dapat mengenal pastilah. Dan apa sebab punca dan sebagainya. Dan kita boleh playback balik video-video tersebut untuk kita dapat kenal pasti punca dan sebagainya. Sebenarnya Cik Din, saya cuma nak berkongsi dengan penonton, ada insiden-insiden yang berlaku bila mana harta pihak awam yang dikenalikan oleh Majlis Bandar Ipoh ni rosak akibat kemalangan-kemalangan yang berlaku kerana pelanggaran lampu isyarat kita, khususnya pada waktu malam. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan-puan selaku pengguna jalan-jalan yang telah dilengkapi dengan Smart City Solution ini, kerana tuan-tuan dan puan-puan boleh dikesan pada bila-bila masa dan sekiranya ianya melibatkan kemalangan, kerosakan harta awam, tuntutan-tuntutan ini akan sampai kepada tuan-tuan sekiranya ianya dikesan dan dibuktikan oleh pihak Majlis Bandar Ipoh. Jadi kerana itu kita nak semua berhati-hati, dan ini juga sebagai salah satu daripada usaha kami di Majlis Bandar Ipoh untuk menjamin keselamatan tuan-tuan dan menambah keselesaan dalam menggunakan kemudahan di laluan-laluan yang kita sediakan dengan Smart City Solution ini khususnya, Cik Din ya. Cuma dari segi data tu kita akan simpan dan kita tak keluarkan kepada awam. Maksudnya dia adalah data-data yang di dalam kawalan pihak Majlis Bandar Ipoh dan hanya akan dikeluarkan sekiranya dianya ada keperluan dan dianya pula memerlukan kelulusan tertentu untuk diserahkan kepada pihak yang memohon untuk mendapatkan maklumat itu. Jadi bukan sewenang-wenangnya kita mendedahkan. Dia yang viral di media sosial tu, itu bukan daripada maklumat kita. Itu daripada hasil tangan mereka-mereka yang memviralkan perkara-perkara tersebut lah. InsyaAllah
Dokumen kami terpelihara dan dianya sentiasa berada dalam pemeliharaan dan juga penjagaan yang rapi di peringkat kami di Majlis Bandar Ipoh. Cik Din, kita nak sambung lagi perbincangan kita ini. Khususnya kali ini kita nak melihat selain daripada Smart City Solution ini, ada sistem lain tak yang kita gunakan juga dalam memastikan kawalan terhadap jalan raya dan lalu lintas ini supaya lebih berkesan kepada khususnya dalam keselesaan kepada pengguna lah. Selain daripada sistem smart traffic tadi, sistem lalu lintas pintar, kita juga ada memasang sistem lampu pintar lah. Lampu pintar. So untuk sistem pengurusan lampu pintar ni, ia lebih untuk kepada penjimatan tenaga. So apabila kita pasang sistem lampu pintar, tenaga elektrik yang kita janakan sebelum ni melalui lampu son lah, maknanya lampu biasa ni, kita telah gantikan dengan lampu LED, di mana elemen lampu LED itu telah mendapat mengurangkan separuh daripada tenaga elektrik. Tapi apabila dengan kita buat pemasangan lampu pintar ni, dia akan menambahkan lagi pengurangan penjimatan elektrik lah. So melalui sistem lampu pintar ni juga, kita boleh dapat mengenal pasti jumlah penggunaan lampu ini dari segi dia punya elektrik dia berapa banyak, dan kita juga dapat mengenal pasti kerosakan-kerosakan yang berlaku. Kalau dulu kita perlu membuat rondaan ke seluruh kawasan bandaraya kita, tetapi apabila kita membuat pemasangan lampu pintar ni, pemantauan kita hanya boleh di hujung jari. Maknanya melalui telefon ataupun melalui kita punya pusat operasi kita lah. Maksudnya kita akan menerima signal tertentu daripada lokasi bahawa ada berlaku kerosakan atau sebagainya terhadap lampu-lampu jalan yang berkenaan lah ya. Ya, betul. Okey, so dari segi itu pemantauan kita lebih mudah lah. Dan untuk kita melaksanakan pembaikan tu lebih cepat. So dulu kita perlu ronda dan sebagainya. Sekarang ni bila kita nampak saja dapat saja amaran ataupun isyarat daripada sistem ni menyatakan sesuatu simpang ada berlaku kerosakan ataupun lampu ni berlaku kerosakan, so kita dapat identify benda ni dengan cepat dan kita boleh menghantar kontraktor kita dengan lebih cepat lah. Jadi bermakna kita telah pun menguruskan masa dengan lebih baik, khususnya dalam urusan pembaikan, bagi memastikan tidak ada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini lah pada masa kemudahan-kemudahan ini mengalami kerosakan atau gangguan dan sebagainya di lapangan ya. Jadi kita nampak dan jelas kepada kita semua daripada penjelasan-penjelasan dan huraian daripada Encik Rizauddin sebentar tadi, bahawa Smart City Solution ini merupakan di antara pendekatan pengembangan terkini pendekatan terkini yang kita perkenalkan di Bandar Ipoh, khususnya dalam memastikan urusan jalan dan lalu lintas sentiasa berada di tahap yang terbaik demi untuk memastikan keselesaan kepada pihak pengguna jalan raya di sekitar kawasan pentadbiran Majlis Bandar Ipoh. Dan mungkin menjadi minat kepada anda yang sedang menonton, aplikasi ini telah dibangunkan dan mungkin boleh kita sikit-sikit dapat maklumat kosnya macam mana Cik Din? Okey. Untuk kos sebenarnya kita amat beruntung lah, sebab sekarang ni kita hanya bukan membuat pembelian secara terus, tapi kita menggunakan sistem dan kaedah yang baru lah. Iaitu untuk lampu isyarat, kita hanya membuat penyewaan sahaja kepada pihak vendor. So pihak vendor tu lah Telekom lah. So terima kasih kepada pihak Telekom Malaysia yang telah bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak Majlis Bandar Ipoh. Ini bos-bos Telekom dengar ni. So memudahkan Majlis Bandar Ipoh dari segi pengurusan kewangan dan sebagainya lah. Manakala untuk lampu jalan tadi, so kita telah menggunakan kaedah baru, perolehan baru,
menggunakan kaedah sewa beli. Sewa leasing. beli. So sepanjang tempoh kontrak tu selama 60 bulan, kita telah membuat pembayaran kepada vendor ni secara bulanan lah. Bulanan. Kalau yang ikut kos, kalau kita buat pembelian secara terus lebih kurang 3.8 juta untuk lampu jalan ni. 3.8 juta. Lampu jalan sahaja. Okey. Tetapi apabila kita membuat proses perolehan secara leasing, hanya kita membuat pembayaran bulanan lebih kurang dalam 40,000 macam tu lah. Banyak termasuk penyelenggaraan sepanjang tempoh 5 tahun. So kita bukan hanya dapat penjimatan kepada tenaga elektrik, maknanya pengurangan kepada bil elektrik lah. Kalau betul. Dulu kita bayar bil untuk lampu jalan yang biasa ni amat tinggi, tapi apabila kita buat pemasangan lampu jalan pintar, kita dapat menjimatkan tenaga sehingga 70%. So bila 70%, pengurangan kewangan kita ataupun penjimatan di situ pun dapat kita tingkatkan lah sebanyak 70% juga. So di situ dari segi imbangnya, apa yang kita keluarkan duit itu kita dapat semula dari segi dalam bentuk penjimatan, dan yang keduanya dalam dari segi senggaraan tadi, kos senggaraan. So kos senggaraan lebih kurang lah. Jadi bermakna untuk secara kesimpulannya, Smart City Solution ini merupakan satu kaedah baru yang kita perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan kaedah ini lebih menjimatkan dari segi perbelanjaan di peringkat pengurusan kami di MBI, dan perkara dalam penjimatan itu sebenarnya banyak akan membantu usaha-usaha untuk kita menguruskan perkara-perkara lain yang akan menambah keselesaan tuan-tuan dan puan-puan selaku pembayar cukai dan juga ahli komuniti di kawasan pentadbiran Majlis Bandar Ipoh ini. Jadi terima kasih Cik Din. Kita telah pun selesai segmen yang pertama, mendapat penjelasan secara langsung dari pegawai yang memang terlibat secara langsung dalam menguruskan Smart City Solution yang mengaplikasikan banyak perisian-perisian baru dalam pengurusan lalu lintas dan lampu jalan, dan kita telah pun juga mendapat maklumat tentang apakah sebenarnya peranan yang dimainkan oleh aplikasi ini yang banyak telah membantu kita dan akan terus berada bersama-sama kita dalam memastikan kelancaran pengurusan jalan raya dan lalu lintas di Bandaraya Ipoh. Jadi kita akan kembali semula dalam segmen yang kedua. Setia bersama kami, dan kita berehat seketika. MBI dan anda edisi kelima. Kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih. Welcome to Advanced City Eye. In this video, we are going to show you how our city traffic system operates in the center of Perak State, Ipoh. This system has been implemented at the Jalan Sultan Idris Shah, involving 4 traffic junctions. Junction 1, Junction 2, Junction 3, and Junction 4. The journey time for the vehicles to travel from Junction 1 to Junction 4 took approximately 54 seconds. Advanced City Eye's goal is to optimize the traffic flow on this road, to improve the driving experience while reducing traffic congestion. This goal has been successfully achieved through Advanced City Eye traffic optimization. The traffic optimization process is divided into 3 phases. Phase 1. Data collection through Advanced City Eye ClearSight AI CCTV, installed at every designated junctions, with the sole purpose to collect and monitor traffic data, which then will be transferred into the local traffic controller, and then stored in the Advanced City Eye cloud system. Then, SASCU will generate the timing plan and send it to the junctions for traffic optimization. ClearSight is a traffic video analytics on-demand CCTV that is capable of generating and validating real-time details and insights on the city's traffic. Some of the features include vehicle classification, vehicle counting, waiting time calculation, journey time calculation, illegal maneuver detection, license plate recognition, incident detection, and vehicle tracking. After the data collection, that will bring us to phase 2, whereby the collected data will be used by artificial intelligence
to generate traffic timing plans, and choose the most suitable timing plan for each junction. The traffic timing plans will then be executed throughout Phase 3, the implementation phase, where the green wave timing plans will be automatically executed at each junction. We are going to show you how our traffic optimization in Phase 3 functions. Advanced City SASCU system, or also known as Step Adaptive, Split, Cycle, Offset Optimizer, made the traffic optimization process possible. SASCU enables the traffic junctions to continuously distribute green light time equitably for all traffic movements. To achieve this, SASCU utilized 3 steps before splitting the green light time to each respective junctions. First step that takes into consideration is the residual. Residual is the leftover vehicle that is stopped by the red lights. This enables SASCU to identify the volume of the vehicle in each lane. Higher vehicle volume or higher residual will lead SASCU to extend the green time, giving the congested lane more green light time. The second step that SASCU looks at is the queue. In this step, SASCU will monitor the volume of the vehicles before the traffic light turns green. If the volume of the vehicles are high, SASCU will open up the green light time much earlier. The third step is occupancy. Occupancy refers to the volume of vehicles moving inside the lane, giving SASCU the precise amount of time needed to transfer the available green light time which is not being utilized to the congested lane. From all these 3 steps, SASCU is able to continuously distribute and split green light time to the needed phase. With SASCU functioning, we can now see a green wave that gives more green light time from one junction to the other, hardly without any of the vehicles needed to stop, giving a smoother traffic flow experience for the vehicles. For better user experience, Advanced City Eye traffic optimization process can be accessed via the Advanced City Eye web-based platform. All of the traffic data is stored inside this platform, enabling the users to monitor the traffic flow in real time. The users can also access the junctions that have been equipped with the Advanced City Eye traffic optimization, all with the accessibility to the ClearSight AI CCTV real-time footage. The first graph is the vehicle classification graph, that counts and segregates different vehicles, in their own respective category. The origin-destination chart displayed the precise amount of vehicles, traveling from one destination to another. The average journey time depicts 2 different data, the blue line represents Google Traffic Prediction, and the green line is the real-time data of the average journey time for the passing vehicles. The journey time graph shows the journey time recorded for each vehicle individually from one destination to another. This is made possible with our license plate recognition technology. From this platform, the users can monitor how the AI coordinate the green wave for the 4 junctions. Each junction turns on their green light consecutively, one by one, giving a smooth journey for the vehicles. With Advanced City Eye traffic optimization and SASCU, your cities can now reduce their traffic congestion while reducing the carbon emission caused by the congested vehicles. This is made possible with a truly smart traffic system, by Advanced City Eye, your smart city solutions. Kita kembali semula dalam edisi kelima MBI dan anda pada pagi ini. Terima kasih di atas kesetiaan tuan-tuan untuk terus bersama-sama kami. Saya dan Cik Rizauddin masih berada di konti untuk kita meneruskan segmen yang kedua MBI dan anda edisi kelima pada pagi ini. Dan seperti biasa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah setia bersama kami dan telah pun mengemukakan pandangan, pendapat dan juga segala perkara-perkara yang mungkin boleh kita pertimbangkan untuk dikongsi bersama dalam segmen kedua ini. Terima kasih di atas segala usaha-usaha untuk bersama-sama memaju dan membantu memakmurkan lagi Bandar Ipoh ini. Dan kita telah pun memilih beberapa soalan daripada tuan-tuan dan perempuan yang telah pun dimasukkan dalam Facebook resmi kami dalam siaran pada pagi ini. Dan mereka-mereka yang telah pun terlibat bersama-sama kita dalam mengemukakan soalan dan pandangan kita, kita telah pun mendapat di sini Cik Din ada setakat ini ada 3 yang utama dulu. Kita akan bacakan soalan dan juga pandangan dan pendapat serta cadangan mereka untuk kita kupas bersama insya-Allah. Ya Cik Din Okey, yang soalan yang pertama kita terima dari Facebook Putri Azlina. Putri Azlina bertanyakan bagaimana penggunaan aplikasi Smart Traffic ini
boleh menyumbang kepada pengurangan pelepasan gas karbon. Ini dah dikaitkan dengan low carbon city ni yang akan uruskan oleh Majlis Bandar Ipoh juga sekarang ni dalam usaha-usaha yang terkini. Silakan Cik Din. Okey, selain daripada Smart City Solution ataupun bandar pintar, kita juga menekankan dari segi pengurangan pelepasan gas karbon. Sebenarnya bandar pintar dengan pelepasan gas karbon ni saling berkait antara satu sama lain. So, untuk smart traffic ni sebenarnya apabila pergerakan kenderaan tu lebih lancar dan tidak berhenti di persimpangan tu dengan tak terlalu lama. So pengurangan pelepasan gas karbon ni akan dapat dikurangkan. So apabila kenderaan berhenti, pengurangan gas karbon yang dikeluarkan adalah tinggi dan apabila kita melancarkan lalu lintas tersebut, gas karbon akan mengurang dan kita dapat memberi kebaikan kepada alam kita. Mana sekarang ni kita lebih menekankan kepada SDG, Sustainable Goals Development. Okey. Jadi bermakna Puteri Azlina dari penjelasan Cik Din tadi, kita nampak perkara-perkara yang sedang berlaku di luar sana ialah kelancaran perjalanan kenderaan-kenderaan. Jadi dia tidak berhenti terlalu lama di tempat-tempat yang disediakan lampu isyarat kerana dianya diuruskan oleh Smart City Solution ini. Jadi bermakna pengurangan minit kenderaan untuk berada di satu-satu lokasi lampu isyarat itu telah membantu dalam mengurangkan pengeluaran gas karbon ke udara. Jadi kita juga mempunyai serampang dua mata lah ni. Satu, menjimatkan tempoh masa dan yang keduanya mengurangkan pengeluaran gas karbon ini ke alam sekitar. Jadi bermakna insya-Allah kita akan menjadi lebih rapat dengan alam sekitar yang bersih, alam sekitar yang selesa untuk kita meneruskan kehidupan kita di Bandar Ipoh ni, insya-Allah. Okey. So yang lagi baliknya sistem tadi. Dia bukan sahaja menguruskan kelancaran lalu lintas, tetapi dia juga dapat menilai gas karbon tadi, pelepasan berapa pengurangan dan diletakkan di dalam dashboard kita. Itu yang penting sebenarnya. Kita nak tunjukkan kepada orang awam berapa banyak pengurangan pelepasan gas karbon yang telah dijanakan daripada sistem ni. Dan sebenarnya ini pun sebenarnya bukan kita nak simpan je Cik Din. Kita akan hebahkan kita akan hebahkan dan kita ada program yang kita namakan Car Free Day pada setiap minggu pada hari Ahad minggu ketiga setiap bulan. Jadi bermakna program ini kita paparkan secara terus di lapangan dan hasil-hasil sebegini kita pamerkan untuk makluman awam. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita cuba sampaikan secara terus kepada warga Bandar Ipoh untuk sama-sama membantu kita dalam usaha untuk menjadikan Ipoh sebagai bandar rendah karbon dan juga bandar pintar dalam tempoh masa yang telah ditetapkan khususnya sebagai bandar pintar pada 2030 nanti insya-Allah. Okey, dan yang kedua kita menerima daripada Abemat. Ini Abemat orang Kelantan ni. Abemat dalam Facebooknya telah pun memohon pencerahan kita kepada soalan beliau ni. Apa perancangan masa hadapan pihak MBI di dalam penggunaan sistem smart traffic ini? Adakah ianya akan diperluaskan ke jalan-jalan lain di sekitar Bandaraya Ipoh atau hanya berpusat di pusat bandaraya sahaja? Silakan Cik Din. So apabila kita menggunakan sistem ni yang lebih baik, perlulah kita kembangkan. Ya, betul. Betul. Okey. Perancangan kita di Bandaraya Ipoh ni bukan sahaja di kawasan pusat bandar, tapi kita juga akan menggunakan sistem ini di kawasan-kawasan yang lebih luar dari pusat bandar. Contohnya di Jalan Pasir Putih, di mana kita tahu Jalan Pasir Putih ni memang keadaan lalu lintas dia tinggi. Memang so sangat banyak traffic light. So di situ kita akan membuat pemasangan sistem pintar ni supaya Jalan Pasir Putih juga mendapat manfaat daripada sistem ni. Selain daripada itu, untuk tahun ini juga, tahun 2023, kita juga telah merancang untuk membuat pemasangan di Jalan Sultan Iskandar.
Jalan Sultan Iskandar, ya. Jalan Sultan Iskandar kita tahu adalah jalan masuk utama ke pusat bandara Ipoh. Adik-beradik Jalan Sultan Idris tadi. So, jalan masuk dan jalan keluar ni perlu diselaraskan dengan baik dan orang kata diuruskan dengan baik supaya bandara Ipoh lebih lancar dan kurang pelepasan gas karbon. Okey. Jadi dari segi tempoh masa, mungkin kalau boleh kan kita punya unjuran perkara-perkara ini akan berlangsung ni dalam tempoh berapa lama tu Cik Din agak lah. So dalam perancangan kita dalam tempoh 5 tahun lah. Dalam tempoh 5 tahun ini kita akan dapat memastikan keadaan itu berada juga di luar daripada kawasan pusat bandar Cuma untuk di jalan-jalan di bandara Ipoh ni bukan hanya disengarai oleh pihak majlis saja, tapi pihak Jabatan Kerja Raya JKR juga ada menyelenggara di beberapa jalan utama. Contohnya di Jalan Sultan Azlan Shah dan Jalan Sultan Nazrin Shah. So kedua-dua jalan ni akan diuruskan oleh pihak JKR dan pihak MBI akan membantu dari segi pengurusan tersebut. Apabila ada kerjasama dan sebagainya, so bandara Ipoh akan lebih baiklah untuk masa hadapan. Maksudnya walaupun dianya ada di antara jalan-jalan utama kita ni yang diselenggarakan oleh agensi lain seperti JKR dan sebagainya, jadi penyelarasan ke arah untuk memperkenalkan sistem Smart City Solution ini diteruskan juga di jalan-jalan berkenaan dengan kerjasama yang baik antara kedua-dua agensi ini, MBI dan juga JKR sebagai contohnya ya. Jadi jangan risau, jalan-jalan yang dikendalikan oleh pihak JKR juga akan turut merasai insya-Allah kesan dan manfaat dari Smart City Solution yang akan kita bawakan juga ke jalan-jalan tersebut pada masa yang terdekat ini insya-Allah ya. Okey, ada satu soalan dari penonton kita ni juga, Dina Osman, nak bertanyakan dan nak minta penjelasan daripada Cik Rizauddin kita Boleh terangkan secara detail. Detail lama lah ni. Kita cuba reka-rekakan lah. Kita pun dah bersiaran agak lama sekarang ni. Boleh terangkan secara detail bagaimana lampu pintar ini beroperasi dan apa kepentingannya dalam pengurusan perbandaran. Lampu pintar yang kita sebut tadi. Okay. Silakan Cik Din. Untuk lampu pintar ni, apabila kita mengurus dia secara online ataupun secara dalam talian ni. So sistem ni kita dapat diuruskan dengan lebih baik. Yang pertamanya. Yang keduanya tadi macam saya maklumkan tadi, mengurangkan kos ataupun penjimatan kepada tenaga. Dan dalam masa yang sama juga, apabila kita buat penukaran kepada lampu LED dan menggunakan sistem pintar ni, kita juga dapat membuat pengurangan pelepasan gas karbon. Sama juga dengan sistem smart traffic tadi. Dalam pengurusan lampu pintar ni juga, pelepasan gas karbon dapat dikurangkan dengan kaedah penjimatan tenaga tadi. So apabila tenaga tu dapat dijimat, banyak pelepasan gas karbon dapat dikurangkan. Itu dari segi penggunaan tenaga, pengurusan dan sebagainya. Yang penting dari segi pengurusan tadi, apabila kita dapat menguruskan sesuatu peralatan ataupun yang lampu pintar tadi dengan secara atas talian. So dari segi pergerakan kita punya kontraktor dan sebagainya, staf-staf majlis dapat dikurangkan dan di situ juga dapat mengurangkan pelepasan gas karbon. Apabila kenderaan kurang dikeluarkan, so apabila kita buat pemantauan ke atas talian, dia lebih mudah dan dapat buat penjimatan dan sebagainya. Jadi kita pun tak perlu rakan-rakan dalam pasukan kita untuk kelang kabut keluar. Maksudnya dia dah tahu di mana tempat nak dituju dan di situlah penyelenggaraan akan berlaku. Di mana kalau untuk pengurusan lampu jalan ni dia lebih kepada malam. So di situ kita dapat penjimatan dari segi bayaran allowance tambahan overtime lagi tadi. Overtime dan kebakaran maksudnya. Ada yang keluar tu dengan kebakaran. Jadi kena juga dinilai dari segi bayaran mereka. Tapi kerana adanya sistem ini, perkara-perkara ini telah banyak dikurangkan lah. Dan kita harap dianya akan terus membantu pihak MBI untuk langkah-langkah penjimatan dalam pengurusan jalan dan lalu lintas ini. Dan dalam masa yang sama boleh menggunakan aspek penjimatan ini untuk membantu warga Bandar Ipoh dalam aspek-aspek lain yang diperlukan mengikut keperluan semasa kita lah, Cik Din. Dan ada juga yang saya terima ni daripada mereka-mereka yang setia mengikuti
siaran kita di MBI dan anda ini, berhubung dengan topik kita ni, ada yang berminat dengan topik kita ni sejak dianya diumumkan akan disiarkan secara langsung kepada penonton-penonton kita. Jadi apa yang ditanyakan kepada saya khususnya tentang perancangan MBI ke arah untuk mengurangkan lampu isyarat yang ada di kawasan Bandar Ipoh, tetapi melebih banyakkan dianya seperti mana yang dibandingkanlah mereka dengan Bandar Kuala Lumpur dan sebagainya, yang mempunyai banyak laluan-laluan yang diuruskan melalui U-turn. Maksudnya perjalanan melalui sebuah sebatan jalan raya itu tidak dikawal melalui traffic light. Ini lebih kepada ada keperluan kita perlu membelok dengan satu laluan yang khas yang diwujudkan melalui laluan berkenaan. Jadi apa perancangan kita ke arah ini, ataupun mungkin Smart City Solution ini dah boleh membantu banyak dalam mengurangkan isu-isu yang berkaitan dengan rungutan terhadap banyaknya traffic light ni. Encik Din, silakan. Okey. Untuk pengurusan lalu lintas ni sebenarnya bukan hanya dengan kaedah pemasangan lampu isyarat, tapi juga kita sebenarnya kita boleh menguruskan lalu lintas ni dengan aliran bebas ataupun kelancaran kenderaan ni tanpa ada sekatan di persimpangan. So untuk kaedah ni sebenarnya pihak Majlis Bandar Ipoh telah melaksanakannya di Jalan Tambun. Jalan Tambun. Jalan Tambun di mana di Jalan Tambun tersebut, kalau kita lihat sebelum ni, dia ada lebih kurang 5 traffic light, 5 persimpangan lampu isyarat. Dan akan dibuang. So kita akan gantikan dia dengan satu sistem jaringan jalan bebas pergerakan dengan mewujudkan persimpangan pusingan U. Pusingan U yang lebih dalam radius ataupun jejari yang besar, yang boleh membenarkan kenderaan bas, lori dan sebagainya untuk membuat pusingan U secara bebas. Dan mengurangkan apabila kenderaan ni dapat berjalan dengan lancar, so pelepasan gas karbon tadi betul pun dapat dikurangkan. So kita juga selain daripada menguruskan lalu lintas di Bandar Ipoh ni secara kaedah pintar, kita juga akan pergi kepada kaedah-kaedah yang ni lah, melaksanakan persimpangan U-turn. Tetapi untuk kita melaksanakan persimpangan U-turn ni perlu kepada satu reserve yang lebih besar lah. So bukan semua jalan kita dapat uruskan dengan kaedah tersebut, tetapi kita akan nilai dan merancangkannya supaya semua sistem jaringan jalan raya kita ni lebih baik lah. Untuk keselesaan warga Ipoh dan warga bandaraya. Itulah sebenarnya perancangan jangka panjang daripada pihak Jabatan Kejuruteraan yang sekarang ni sistem ni sedang dikawal sedia oleh Cik Rizauddin kita dan juga pasukannya. Kita nak memberikan yang terbaik kepada pihak pengguna jalan raya, khususnya tuan-tuan dan puan-puan selaku ahli-ahli komuniti kita dan dalam masa yang sama kita juga sedang berusaha untuk memastikan kita juga mempunyai laluan-laluan yang sentiasa mudah untuk membelok kanan atau membelok kiri, tetapi syaratnya laluan-laluan itu perlulah mempunyai reserve yang sesuai untuk dilaksanakan pembinaan-pembinaan tambahan ini kepada laluan belok atau U-turn ini. Jadi dan satu lagi lah, ini kita di ujung-ujung ni kita nak bertanya juga ni, rungutan-rungutan tentang keadaan jalan yang mungkin sedang kita laksanakan penyelenggaraannya, dan ada isu-isu berkaitan dengan jalan-jalan yang agak kurang selesa sekarang ni di kawasan-kawasan luar khususnya. Tindakan-tindakan penyelenggaraan jalan kita ni di bawah Cik Din ke ataupun mungkin Jabatan Kejuruteraan yang mungkin boleh kita kongsikan dengan penonton supaya sedang melihat penambahbaikan dalam masa yang sama, kita nak cerita sikit mengenai penyelenggaraan kita. Silakan Cik Din. Okey, untuk penyelenggaraan di Majlis Bandar Ipoh, buat masa ini kita telah melantik satu syarikat konsesi lah, Puncak Mas. Puncak Mas. So Puncak Mas ni akan membuat penyelenggaraan jalan-jalan kita ni dengan beberapa kaedah lah. So apabila berlakunya pothole ataupun jalan tu berlubang dan sebagainya, pihak Puncak Mas ataupun kita punya konsesi ini akan melaksanakan tampalan-tampalan. So dia sebenarnya ada dua kaedah tampalan lah. Yang pertamanya kaedah tampalan segera dan kaedah tampalan kekal. Yang segera ni sebenarnya kita buat tampalan yang sementara
Dia untuk mengelakkan berlakunya kemalangan yang untuk kita buat tampalan yang kekal, mungkin makan masa lama sedikit. Okey. Dan untuk kita menguruskan dengan baik, apabila kita buat tampalan sementara ni dalam tempoh seminggu, pihak konsentrasi akan laksanakan tampalan kekal. Tampalan kekal. Ya. So pengurusan ini sebenarnya perlu diambil berat oleh pihak majlis juga, supaya jalan-jalan di sekitar Bandar Ipoh ni selamat. Ya, betul. Selamat digunakan dan sebagainya. Dan tiada lah sebaiknya tiada pothole tadilah. Ya, betul. Kita punya memang untuk ke arah zero pothole. Zero. Tetapi bila keadaan cuaca sekarang ni, Ya. hujan dan sebagainya, akan ada kelewatan sedikit lah. Ya. So pihak Majlis Bandar Ipoh akan berusaha dengan baik melalui dengan kerjasama pihak syarikat konsesi ini, supaya jalan-jalan kita dapat disenggara dengan baik, Ya. demi kesejahteraan warga Bandar Ipoh. Okey. Terima kasih Cik Rizauddin di atas penjelasan tadi. 5 perkara yang telah kita bawa dalam segmen kedua ini yang lahir daripada pandangan penonton dan juga perkara-perkara yang disampaikan kepada kami secara terus melalui penerbit program ini. Jadi kita telah berkongsi banyak maklumat Cik Rizauddin berhubung dengan Smart City Solution yang melibatkan pengurusan lalu lintas dan lampu jalan di kawasan Majlis Bandar Ipoh. Dan kepada penonton-penonton yang masih setia bersama kami, saya mengucapkan terima kasih. Dan seperti mana biasa, MB Ada Anda edisi kelima ini, sebelum menutup tirai, ingin merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih di atas kesudian tetamu jemputan kita, Cik Rizauddin Muhammad Razi, selaku Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan Lalu Lintas, yang telah sudi bersama-sama kita dalam siaran pada pagi ini. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan episod kali ini. Kru-kru penerbit dan juga mereka-mereka yang sentiasa memberikan maklumat dan juga kerjasama dalam melancarkan lagi penerbitan MBI edisi ke-5 pada pagi ini. Dan sama-sama kita berdoa bahawa segala apa yang sedang diusahakan oleh pihak Majlis Bandar Ipoh, Kerajaan Negeri Perak dan juga kerajaan persekutuan kita dalam menangani isu-isu alam sekitar pada masa ini akan mencapai kejayaan dan mampu untuk membantu meringankan lagi beban yang sedang ditanggung oleh mangsa-mangsa yang terlibat dalam kejadian-kejadian tanah runtuh, khususnya di Batangkali dan juga mereka-mereka yang terlibat dalam banjir-banjir yang sedang melanda negeri Perak dan juga negeri-negeri di seluruh Malaysia sekarang ni. Jadi kita harap kita sentiasa tabah dan sentiasa memberi kerjasama yang terbaik kepada kerajaan kita dalam memastikan kita sama-sama dapat membantu meringankan segala kesusahan yang sedang dialami oleh mangsa-mangsa yang terlibat, di samping kita berusaha untuk memastikan perkhidmatan di Majlis Bandar Ipoh ini akan terus berada pada tahap yang terbaik demi kesejahteraan seluruh warga Bandar Ipoh khususnya, dan juga mereka-mereka yang menjadi pelancong dan pengunjung setia ke Bandar Ipoh ni. Kita akhiri edisi kelima MB Ada Anda dengan ucapan sekali lagi terima kasih kepada Cik Rizauddin dan terima kasih kepada penerbit dan kru-kru penerbit MBI dan anda pada pagi ini. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam episod yang akan datang. Setia bersama kami dalam siaran yang akan datang. Kita jumpa lagi dan kita pastikan Ipoh mencapai matlamat sebagai bandaraya pintar menjelang tahun 2030. Kita usahakan bersama terus cemerlang bersama MBI. Kita jumpa lagi. MBI dan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.